Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul di dalam Dewan ini untuk mendengar satu syarahan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, iaitu Muhammad Hazrin bin Arifin selaku pegawai tata tertib. Di mana tajuk syarahan saya pada hari ini, saya akan menerangkan, memberikan pencerahan yang jelas tentang profesionalisme keguruan, di mana saya akan menyentuh tentang isu-isu etika yang melibatkan profesionalisme keguruan, terutamanya melibatkan etika seorang guru di sekolah. Apakah yang boleh dibuat, apakah yang tidak boleh dibuat, apakah isu-isu yang timbul selaku menjawat jawatan sebagai seorang guru. Baik, jawatan seorang guru merupakan satu jawatan yang sangat mulia. Oleh itu, seorang guru hendaklah bertindak secara profesional, tidak kira daripada tingkah lakunya ataupun daripada isi pengajarannya, adab nilai murninya, akhlaknya dan juga sebagainya. Oleh itu, sebagai seorang guru yang profesional, maka dia hendaklah menjaga dengan teliti segala etika yang telah disediakan, yang ditetapkan bagi mencapai ke tahap profesionalisme keguruan itu. Baik, saya ada menyediakan satu slide supaya para pendengar semua dapat memahami dengan lebih mendalam dan terang tentang apakah isu-isu yang berkait dengan etika keguruan dan juga bagaimanakah cara-cara mengatasinya, dan juga isu-isu contoh kes yang ada yang telah dapat saya kumpulkan untuk dijadikan iktibar dan juga panduan kepada guru-guru semua. Baik, isu-isu etika berkaitan dengan profesionalisme keguruan di sekolah. Baik, jawatan seorang guru tidak lain tidak bukan, secara asasnya adalah tempatnya di sekolah. Walaupun begitu, secara umumnya seorang guru itu perlu beretika, bukan sahaja di dalam ruangan sekolah, kawasan sekolah, bahkan juga di mana-mana sahaja. Hal ini kerana seorang guru itu bukan sahaja mendidik seorang murid di sekolah, tetapi dia juga menjadi teladan kepada masyarakat di luar sana. Oleh itu, penjagaan etika amatlah penting bagi seorang guru yang profesional. Baik, mari kita lihat tentang pengenalan kod etika keguruan. Jadi di sini saya telah menyenaraikan sekitar lebih kurang 7 isi yang menerangkan tentang kod etika perguruan. Baik, sebagai mukadimah, guru merupakan ejen seperti mana yang saya telah katakan sebelum ini kepada perubahan kemajuan pendidikan di negara kita, Malaysia, di mana guru mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam pandangan mata masyarakat. Masyarakat sangat memandang tinggi terhadap seorang guru. Bahkan disebabkan itulah tingkah laku guru ini sentiasa diperhatikan, dijadikan teladan dalam segenap lapisan masyarakat. Baik, yang seterusnya, Kod Etika Keguruan telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, bagi mengawal selia dan memastikan guru-guru di sekolah berada dalam landasan yang betul
dalam misi untuk mendidik anak bangsa. Baik, saya senaraikan 6 perkara yang melibatkan etika profesionalisme keguruan, di mana dia juga merupakan isu-isu yang timbul dan saya akan kaitkan dengan 3 perkara, iaitu etika guru ketika PDPC, pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua adalah berkaitan dengan pengurusan masa, pengurusan dalam bilik darjah, dan juga yang ketiga adalah disiplin guru dalam perkhidmatan. Baik, kita lihat 6 perkara utama yang tidak boleh ditinggalkan, yang perlu dititik beratkan oleh seorang guru untuk melahirkan murid yang profesional. Perlulah kepada seorang guru yang profesional, maka 6 perkara ini perlulah jelas dan diambil berat oleh para guru. Yang pertama adalah kesantunan guru. Yang kedua adalah pengurusan masa. Yang ketiga adalah pengurusan kewangan. Seterusnya kerjaya sambilan, perniagaan di sekolah, penampilan guru dan juga kepedulian guru. Meskipun saya menyenaraikan 7, namun pada pendapat saya, kerjaya sambilan dan juga berniaga di sekolah merupakan di bawah satu topik yang sama. Maka saya akan sekalikan. Tapi pada pencerahan, isu dan kes, saya akan ceraikan balik untuk mendapatkan, untuk menyampaikan pencerahan yang lebih mendalam kepada guru tentang etika profesionalisme keguruan. Baik, kita lihat yang pertama, iaitu penumpuan isu ketika profesionalisme. Kita nak tumpukan kepada 3 perkara yang telah saya sebutkan tadi, iaitu yang pertama, semasa sesi pengajaran dan pembelajaran PDPC, dan juga yang kedua, ketika kod etika keguruan ketika pengurusan bilik darjah, dalam pengurusan bilik darjah, dan yang ketiga adalah disiplin perkhidmatan guru. Baik, untuk menjelaskan lagi para pendengar, kita tengok kepada perkaitan antara dua perkara tadi, iaitu etika profesionalisme keguruan dengan penumpuan utama isu etika keguruan yang telah saya sediakan di dalam bentuk jadual. Baik, daripada 6 perkara tadi, saya bahagikan kesantunan guru, pengurusan penampilan guru dan kepedulian guru di dalam yang berkaitan dengan sesi pengajaran dan pembelajaran. Manakala antara perkara-perkara yang melibatkan pengurusan bilik darjah, seringkali isu yang dibangkitkan adalah berkaitan dengan pengurusan kewangan, berniaga di dalam sekolah dan juga kepedulian guru. Manakala dalam disiplin perkhidmatan guru, antara perkara yang boleh dilibatkan ataupun dikaitkan terkait dalam kod etika keguruan adalah seperti kesantunan guru, pengurusan masa, pengurusan kewangan, kerjaya sambilan, berniaga di sekolah dan juga penampilan guru. Baik, dalam kesantunan guru, kesantunan ini dia merujuk kepada tata cara, adat, perlakuan yang mampu menjalinkan hubungan baik antara satu sama lain, guru dengan guru, murid dengan murid, guru dengan murid, bahkan staf sekolah sekaliannya dengan sekalian pihak yang ada di sekolah. Baik, ini bagi mewujudkan, bagi memastikan pergaulan di dalam sekolah itu berlaku dalam keadaan harmoni. Baik, antara isu yang melibatkan kesantunan guru, kes yang pernah terjadi, berdasarkan fakta yang telah saya dapat, berita telah saya dapat, di mana ada satu berita di mana bertajuk dendam punca 2 guru wanita bergaduh. Ada 2 orang guru wanita bergaduh di sebuah sekolah, hanya kerana disebabkan dendamnya yang lama. Jadi pergaduhan itu membabitkan 2 orang guru, di mana pergaduhan tersebut 2 orang guru tersebut bergaduh di halayak murid, bahkan di halayak guru-guru lain juga. Ini adalah satu perkara yang sangat memalukan, di mana guru tersebut telah melupakan ataupun tidak ingat tentang kod etika profesionalisme keguruan. Baik, kes ini boleh diselesaikan ataupun perlu diatasi dengan cara guru,
Jika ada masalah, carilah jalan penyelesaian yang berdamai. Yang kedua, tidak perlulah masalah yang timbul sesama guru, bahkan walaupun sesama murid ataupun staf, ketidakpuashatian tidak perlulah diwar-warkan. Bahkan cuba selesaikan bersama dalam keadaan yang tertutup. Hal ini kerana guru perlu menjadi role model. Bayangkan kes tadi tu, 2 orang guru bergaduh di hadapan muridnya semua. Subhanallah, satu perkara yang sangat memalukan kerana murid akan menilai seseorang guru itu. Entah apalah yang berada, yang menjadi, yang ada dalam pemikiran murid-murid ketika itu, melihat gurunya yang sepatutnya menjadi role model tetapi bergaduh di hadapan muridnya. Baik, seterusnya, kepedulian guru. Kepedulian guru ini dia merujuk kepada gabungan perasaan, pemikiran dan juga perhatian, di mana tiga-tiga perkara ini merupakan isu yang sering dihadapi oleh guru semasa di sekolah. Baik, kita tengok contoh kes yang berlaku adalah yang melibatkan kepedulian guru adalah terdapat satu berita yang dipetik daripada berita harian, di mana seorang pelajar lelaki berumur 15 tahun dibelasah, dipukul oleh sekumpulan pelajar yang lain yang bertindak seperti samsing. Bahkan pelajar-pelajar itu telah membawa pelajar tersebut mangsa keluar daripada kelas ketika guru sedang mengajar. Bayangkan guru sedang mengajar ataupun guru berada di kelas, tetapi guru tidak mengambil peduli bahawa pelajar tersebut bakal dipukul menjadi mangsa samsing-samsing pelajar nakal ini. Sebegitu teruknya ketidakpedulian guru di dalam kes ini. Oleh itu, antara cara yang perlu kita amalkan, boleh kita lakukan untuk mengatasi perkara ini adalah seperti berikut. Baik, jadi bagi antara langkah cara untuk mengatasi perkara ini adalah tahap kepedulian guru tersebut terhadap pelajar perlulah ditingkatkan, kerana dalam kes tadi kepedulian guru amatlah rendah. Guru perlu sedar akan tahap kecederaan yang akan dihadapi oleh mangsa, dan jangan lupa wahai guru, guru bertanggungjawab terhadap muridnya sendiri. Maka ambillah peduli dan jangan dibiarkan kes-kes seperti ini berulang kembali. Baik, isu yang seterusnya adalah melibatkan tentang penampilan guru, di mana penampilan guru ini dia merujuk kepada penampilan guru merujuk kepada ciri-ciri peribadi yang dimiliki oleh guru, termasuklah sikap, kepercayaan, minat, apresiasi dan nilai-nilai. Baik, kita lihat bagaimanakah cara untuk mengatasi perkara ini. Yang pertama adalah guru seharusnya menjaga penampilan. Guru perlu bersifat terbuka dan mengambil kira keperluan pelajar. Seterusnya, sifat terbuka perlu dimiliki oleh guru dan bersifat demokratik. Dan seterusnya, dengan sikap terbuka seorang guru ini, maka pelajar sedemikian akan berjaya dan lebih bersedia untuk menempuhi masyarakat yang kian berubah. Baik, seterusnya adalah berniaga di sekolah. Okey, perkara yang melibatkan tentang perniagaan di sekolah ini adalah sebagaimana contoh, guru dia berniaga di kawasan sekolah ataupun di dalam sekolah itu sendiri. Sama ada dia punya pembeli adalah guru ataupun murid itu sendiri. Ini adalah satu kod etika yang menyalahi sama sekali kod etika perguruan, di mana guru mengambil kesempatan sehingga menyebabkan tugas utama guru, iaitu mengajar dan menguruskan urusan di sekolah, terabai. Oleh itu, wahai guru, guru perlu ambil maklum bahawa terdapat perintah am
bahawa perkhidmatan awam tidak dibenarkan untuk melakukan kerja yang lain seperti berniaga, menjual beli, kerana ia membabitkan etika dan etika profesional keguruan itu sendiri. Kalaulah guru ini telah ditegur oleh guru besar ataupun pengetua ataupun pihak-pihak atasan, namun tidak didengari juga, maka tindakan tata tertib boleh diambil terhadap guru. Baik guru, kita tengok seterusnya adalah berkaitan dengan sama juga dengan jual beli. Lihat pekeliling yang ada di sini, guru-guru boleh tengok pekeliling yang ada. Kemudian kejaya sambilan. Perkara ini juga sama dengan melibatkan jual beli tadi. Dan kita tengok isu yang seterusnya, iaitu ini pekeliling tentang membuat kerja sambilan. Yang seterusnya adalah, yang penting ini adalah tentang pengurusan masa. Baik. Baik, untuk pengurusan masa adalah sangat penting untuk dijaga oleh guru, kerana masa adalah emas. Masa adalah satu benda yang penting bagi seorang guru, kerana jika guru lambat masuk ke dalam kelas, maka 30 orang murid, hanya disebabkan seorang guru yang lambat, maka 30 orang murid akan kerugian. 5 minit katakan guru tersebut lambat masuk ke kelas, maka 5 minitlah 30 orang murid rugi. Kerana sepatutnya digunakan untuk mendapat ilmu daripada guru tersebut, namun disebabkan guru yang tidak menjaga masa, maka murid-murid 30 insan, 30 orang murid telah terbazir waktu mereka. Sangat besar dia punya kesan, wahai guru, jika seorang guru sahaja yang lambat. Apatah lagi jika guru tersebut tidak hadir ke sekolah untuk bekerja, tanpa melibatkan hal-hal yang munasabah, cuti suka-suka, cuti sebab hendak pergi melancong sebagainya, maka itu telah menyalahi kod etika, dan itu merupakan isu yang paling utama di mana-mana sekolah sekalipun. Wahai guru, berkhidmatlah secara profesional dan ingatlah amanah yang telah diberikan kepada guru-guru, agar guru berada di kawasan sekolah, mengajar berada di tempat yang betul, tempat yang betul di dalam kelas, mengajar murid cukup pada waktunya. Bahkan jika digalakkan lagi untuk guru melebihkan waktu mengajar, yang penting tidak mengganggu waktu guru-guru lain. Satu isu juga apabila guru mengambil waktu guru-guru lain, terlebih katakan kelasnya 7 sampai 8, tetapi pukul 8.10 barulah nak keluar daripada kelas, baru nak tamatkan kelas, maka itu satu etika yang tidak baik, kerana ia telah melanggar pula hak guru seterusnya untuk mengajar. Baik, kita lihat. Okey, ini contoh kes untuk kes rasuah. Okey, ini pula tentang kes rasuah ataupun keculasan dalam perkhidmatan kewangan, pengurusan kewangan, di mana guru menyalahgunakan kewangan. Sebagaimana contohnya adalah guru yang di dalam kes tadi tu, guru tersebut melakukan rasuah. Dia melakukan rasuah, dia menukarkan, memalsukan invoice, resit yang ada, yang telah diterimanya. Maka penyelewengan ini menyalahi kod etika keguruan, dan ia sepatutnya tidak berlaku. Jika berlaku, maka pihak pentadbir boleh mengambil tindakan kepada guru tersebut, kerana guru sepatutnya sudah maklum bahawa perkara-perkara seperti ini menyalahi undang-undang dan juga kod etika keguruan. Baik, sebagai kesimpulan, guru sebagai penjawat awam, jangan lupa guru perlu berpegang teguh kepada kod etika keguruan yang telah ditetapkan. Isu-isu pelanggaran kod etika keguruan perlu dibendung daripada terus menular. Contoh pengurusan masa tadi dan pengurusan kewangan perlu dibendung, agar ia dapat menutup kesan yang buruk terhadap profesion guru, agar guru sentiasa dipandang mulia, kerana gurulah yang mendidik anak bangsa kita. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.